Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian kitab teknik faham dan hadam kecerdasan Al-Quranul Karim. At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Jadi kitab ini membicarakan mengenai dengan Al-Quranul Karim. Kata dasar, root words dan juga kaedah-kaedah yang terpilih yang digunakan oleh Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita pada siri yang ke-71. Tuan-tuan yang terlepas pada siri-siri yang lalu boleh ikuti pengajian kita. Boleh melayari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, ataupun melayari di YouTube kami iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Alhamdulillah, seperti mana tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maklum, kita ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian Qamus Al-Quran. Bahagian yang kedua adalah bahagian kaedah terpilih ataupun latihan kata dasar Al-Quran dan juga kaedah terpilih. Dan yang ketiga adalah tadabbur Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada siri yang ke-71 kita dapat bertemu pada pagi yang mulia ini. Seperti mana yang tuan-tuan puan-puan sedia maklum, Qamus Al-Quran ini kita telah habis satu pusingan, satu round daripada alif sampai ke ya, mencari 3 bar dan juga 4 bar, 4 kotak merah, yang mana perkataan tersebut sering dan kerap kali digunakan dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita dalam misi mencari 2 kotak merah, bermula daripada huruf alif sampailah ke sekarang ini huruf kha. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh lihat pada muka surat 101. Muka surat 101, maka tuan-tuan kita sambung lagi yang semalamnya ada beberapa perkataan yang masih berbaki. Muka surat 101. Perkataan kha, lam dan waw. Walaupun perkataan yang pertamanya khala. Perkataan yang pertamanya apa? Khala. Khala yakhlu. Khala yakhlu adalah maksud bersendirian ataupun berkhalwat. Khala yakhlu khalwatan. Khala yakhlu khalwatan, khalwat. Berkhalwat ni adalah makna bersendirian. Dalam bahasa Melayu kita, khalwat makna lain. Makna menyendiri antara lelaki dan juga perempuan. Menyendiri antara lelaki dan perempuan dipanggil khalwat, bahasa Melayu kita. Sebenarnya khalwat ini ataupun kita panggil khalwah dalam bahasa Arab, khalwah. Kalau kita tak matikan ta marbutah, kita hidupkan dia jadi khalwat. Khalwat ini bermaksud menyendiri. Nabi SAW dahulu pun, ketika pada zaman jahiliah tu, Nabi berkhalwat di Gua Hira. Makna berkhalwat ini maksud Nabi duduk seorang-seorang. Nabi beribadat seorang-seorang dalam tu, berzikir dan sebagainya. Sebab di luar penuh kemungkaran. Nabi tak boleh duduk dekat luar, penuh kemungkaran. Jadi Nabi mengasingkan diri berkhalwat. Jadi pada zaman sekarang ini, berkhalwat ini adakah afdal? Sebab kita duduk luar penuh fasyak dan mungkar, penuh kemungkaran di luar. Sebenarnya kita ulama kata kita tak sampai tahap tu lagi. Tak sampai tahap yang teruk lagi. Masih boleh keluar. Dan juga berkhalwat ini, walaupun orang nak menjaga sifat kewarakan dia, warak, sifat warak ni, nak jaga tak nak keluar, nak jaga pandangan, pendengaran, penglihatan dan sebagainya, tetap duduk bersama masyarakat itu adalah lebih afdal berbanding dengan berkhalwat, duduk seorang-seorang, buat ibadat seorang-seorang dekat rumah ke, dekat gua ke, betapa di mana-mana,
maka berjumpa orang itu lebih afdal. Sebab apa? Sebab berjumpa, berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan lebih baik. Berkhalwat tak ajak orang, habiskan dengan amalan zikir dia sendiri je. Ibadat dia sendiri saja. Jadi mana kita berhadapan dengan masyarakat itu lebih afdal. Melainkan pada satu zaman yang mana tak boleh buat amar ma'ruf nahi munkar. Siapa buat kena pancung, kena bunuh. Itu barulah berkhalwat. Tapi dalam situasi yang biasa, jumpa orang lebih afdal. Tapi bukan musim sekarang lah. Musim sekarang ni musim Covid, tak boleh jumpa orang juga. Itu maksudnya khalwat. Khala yakhlu. Khala juga ada maknanya telah berlalu. Khala. Telah berlalu ataupun maknanya khalwat dari bersendirian. Dua-dua boleh makna dia. Kemudian kalau khalla, khalla makna melepaskan. Khalla ni makna taraka. Biarkan, lepaskan. Atau khalla ni makna atlaqa. Maknanya kalau tawanan, lepaskan tawanan, jangan ganggu dia, jangan peduli dia, lepaskan. Okey. Itu khalla. Satu lagi dipanggil takhalla. Takhalla ni makna apa? Takhalla ni kalau di sini makna menjadi kosong. Menjadi kosong. Ataupun takhalla ni makna je kalau takhalla, contoh takhalla ilal khala. Khala ni makna apa? Tandas, toilet. Takhalla ilal khala makna dia nak takhalla. Takhalla makna nak qada hajat. Takhalla itu takhalla juga, tapi tak ada dalam Quran lah tu. Itu hanya dalam hadis kata, kalau tak salah saya ada perkataan tersebut. Itu takhalla. Kemudian bila takhalla an, takhalla lepas dia ada an, itu maksud dia apa? Maksud dia sama macam tadi, taraka, melepaskan, lepaskan dia, biarkan dia. Okey, takhalla an. Okey, kalau takhalla lepas dia ada li, takhalla lil amal, makna dia bersungguh-sungguh fokus pada kerja, habiskan masa pada kerja. Tafarraqa lil amal, itu makna takhalla lil amal. Mana dia fokus satu benda je, habiskan masa kat situ je. Nampak? Takhalla secara umum dalam Quran maksudnya menjadi kosong. Kemudian tuan-tuan lihat perkataan kha lam waw, itu root word dia. Perkataan dasar, kata dasar. Khala. Kha lam alif, bukan lam waw. Alif ni dia bukan asal. Alif ni sama ada dia daripada waw ataupun daripada ya. Macam mana kita nak tahu daripada waw atau ya? Tengoklah fi'il mudhari' dia. Khala yakhlu. Mana yakhlu bukan yakhli. Mana yakhlu tu makna dia daripada waw lah. Kalau yakhli daripada ya. Nampak Khala yakhlu daripada waw. Okey. Jadi khala ni juga untuk pengetahuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Khala adalah salah satu daripada adatul istithna. Kalau tuan-tuan belajar dalam nahu, ilmu nahu, dalam ilmu nahu, grammar nahu ni dia ada dalam bab, satu bab dipanggil bab istithna. Dalam orang putih Englishnya kita panggil apa? Exception. Dalam bab pengecualian. Dia ada pengecualian ni makna illa. Illa. Lepas illa ada isim. Isim ni nak baris atas ke baris bawah? Ataupun baris depan? Macam mana tu? Inilah kita bincangkan dalam bab apa? Dalam bab pintu. Dalam bab istithna. Okey. Ni pun tutup. Apa level bab? Okey. Jadi bila mana khala adalah salah satu daripada adatul istithna. Bila masuk ma khala, ma tu jadi ma masdariyah. Bila ma masdariyah, khala tu jadi fi'il. Lepas dia isim kena baris atas jadi maf'ulun bih.
Itu tuan-tuan akan jumpa dalam bab apa? Istisna ni dia ada banyak adik-beradik dia. Yang rakan karib khala ni adalah ada, hasya. Itu rakan karib dia. Makna kalau masuk ma masdariyah hanya masuk kepada PL. Jadi bila masuk, jadi macam mana? Ma khala, ma ada, ma hasya. Jadi lepas dia kena ada isim yang berbaris atas jadi maf'ulun bih. Nampak? Ini tuan-tuan perbahasan dia panjang ni. Tak boleh kita nak bahas kat sini. Sebab nanti tuan-tuan akan jadi pening. Sebab dia adalah dalam bab istisna. Sebab dia ada banyak term tu. Dia ada, kita panggil dia term dia apa? Nama dia manfi, tam mujab. Kemudian apa lagi? Naqis. Semua itu memberi implikasi baris. Memberi perubahan baris pada isim selepas daripada illa. Istisna. Tak semestinya illa je. Ghairil maghdubi. Maknanya banyaklah illa, ghair, lagi ada, hasya, banyak lagi. Siwa, tuan boleh lihat dalam grammar. Kita pun ada bekalkan satu buku. Ambil buku grammar kita, Nahu Al-Fatih. Tapi stok amat terhad lah. Jadi kita pun stok ini amat terhad. Dalam bab ini ada bincang. Dalam istisna tuan-tuan boleh baca. Apa yang saya telah sebutkan sebentar tadi dalam sekelumit yang saya sebutkan mengenai dengan istisna ada dalam ni, dalam buku ni. Cuma kita tak jual lah buku ni sebab kita hanya jual kepada pelajar-pelajar yang akan belajar ke tempat kita. Sebab stok amat terhad. Sebelum kita dah jual banyak, dah hampir ribuan buku kita dah jual. Jadi ini kita tak boleh jual lagi lah untuk pelajar yang mau menyambung ke tempat kita sahaja. Okey. Kemudian bila khala, kita bagi tahu khala makna apa? Madha, telah berlalu. Ada ketikanya khala'an. Khala lepas dia an. Maknanya apa? Tabarra', berlepas diri. Dia bebas berlepas diri. Dia tak terbabit dalam kes tersebut, dalam masalah tersebut. Okey. Kemudian kalau khala bi, ada ba lepas dia, itu maksudnya infarada, dia bersendirian, ataupun kita panggil dia macam khalwah tadilah, sama. Selalunya lepas dia ada bi, ba. Lepas ada ba. Bergantung kepada situasi ayat jugalah. Kemudian ada juga khala, tapi khala bukan dengan alif kha lam alif, bukan. Kha lam ya. Ya rumah aja ya, tapi tak ada baris. Atas dia ada alif kecil. Alif maqsurah kita panggil, alif kecil. Kha lam ya. Rumah ya, alif atas dia ada alif kecil, alif maqsurah, khala. Itu dipanggil apa? Apa maksud khala? Khala maksudnya adalah potong. Jazza wa qata'a, potong. Okey? Itu beberapa perkara lah yang kita sebutkan tadi. 3 benda yang ada dalam Quran: khala, khalla dan juga takhalla. Dia dekat-dekat ni. Dia makna pun lain. Jadi tuan-tuan kena highlightkan lah benda ni. Khala makna bersendirian ataupun berlalu. Kalau khalla makna atlaqa ataupun kita panggil lepaskan. Kemudian takhalla makna tafarraga, iaitu menjadi kosong ataupun fokus menghabiskan masa pada satu perkara. Kemudian kita ada tambah sikit tadi, antaranya khalla juga makna dia adalah membiarkan, melepaskan, membiarkan, meninggalkan. Kemudian kita sebut apa lagi tadi? Khala, lepas dia ada an. Khala'an. Apa maksud khala'an? Berlepas diri. Dia tak terbabit dalam kesalahan, tak terbabit, berlepas diri. Kemudian disebut takhalla, ada maksud qada' hajat.
Takhalla an, lepas dah ada an, maknanya adalah kita panggil apa tu, meninggalkan ataupun membiarkan. Takhalla lepas dah ada li, makna bersungguh-sungguh dalam satu pekerjaan. Okey. Seterusnya kita masuk dalam huruf kha waw dha. Khada. Sebab apa khada? Tapi dalam kata dasar kha waw dha, kita sebutkan apa yang kita nak sebutkan, kha waw. Waw tu adalah asal. Khada fi'il. Sebab apa tukar jadi alif? Alif ni dia bukan asal, dia bukan asal. Dia ini sama ada berasal daripada alif, berasal daripada waw ataupun ya. Okey. Okey, sekarang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut khada yakhudu. Apa maksud khada yakhudu? Makna kita panggil khadal ma, dia selam dalam air. Dia masuk dalam air. Khada. Khada mana apa? Dia masuk dalam air. Khada. Khada di sini bermaksud bersembang, bersenda. Okey. Kalau dalam Quran dia sebut wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Ambil Quran. Quran Wa idza ra'aital ladzina yakhudun. Nah, yakhudun daripada khada yakhudu. Okey? Apa maksud khada yakhudu? Iaitu bersembang atau mempersendakan, ataupun kita panggil indafa'a fi, iaitu mereka dia tenggelam. Tenggelam di dalam sembang yang sia-sia. Yakhudun. Indafa'a fi, makna dia tak sedarlah, seolah-olah dia tenggelam dalam perbincangan tu. Okey. Kalau disebut khada al-lail, makna dia jalan, khada al-lail, jalan pada waktu malam, kemudian dia tak jumpa petunjuk. Nak jalan belah mana, meraba-raba dalam kegelapan. Itu dipanggil sebagai khada. Tuan-tuan bukalah dalam juzuk yang ke-5 pada 9 lay plus 1 page. Ataupun muka surat yang ke-19 juzuk yang ke-5. Ada juzuk ke-5? Dekat mana tu? Okey. Bawah sekali, muka surat 100. Bawah sekali. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Nampak? Hatta yakhudu, sehingga mereka memasuki perbicaraan dalam perbicaraan selainnya. Mana fala taq'udu, jangan kamu duduk bersama dengan mereka dalam ahli majlis, hatta yakhudu, sehingga mereka bercakap fi hadithin, memasuki satu perbicaraan, fi hadithin, dalam perbicaraan lain. Mana kalau sedang mengumpat, sedang merendahkan orang lain, menghina orang lain, jangan duduk sekali. Sebab dosa dapat sekali. Kita kata saya tak buat apa pun, dengar je, dengar pun dosa juga. Sebab tu Quran kata apa? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Mereka duduk dalam satu majlis, mereka hina Quran, rendahkan ayat-ayat Allah, mereka kufur terhadap ayat Allah. Kamu duduk, kamu dapat saham sekali. Jangan duduk. Walaupun kamu kata saya duduk je, tak cakap pun, tak sokong pun, duduk tak boleh. Sampai Quran kata hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampailah mereka cerita bab lain. Mereka cerita bab lain baru kamu boleh duduk. Macam tu juga kita dalam satu, orang sedang sembang, jangan duduk. Tengok dulu sembang apa. Kalau mengumpat sampai 2 jam, habis pahala-pahala kita semua. Kita tak mengumpat pun, dengar je.
Dengar pun sama saham dengan orang mengumpat. Siapa suruh dengar? Sepatutnya kita kena tegah kemungkaran. Tak nak tegah kemungkaran, tak nak tegah orang yang mengumpat, cara jangan duduk situ. Pindah tempat lain. Itu menunjukkan hati kita tak suka. Wazalika ad'aful iman. Benci dalam hati. Macam mana? Jangan duduk sekali. Kalau boleh tegah dengan tangan, tegah dengan tangan. Tak boleh dengan mulut, tak boleh juga dengan hati. Cara jangan duduk sekali dalam majlis-majlis yang tak memberi manfaat. Okey. Dalam juzuk 7 pun ada tuan-tuan. Juzuk 7 tuan-tuan boleh lihatlah dalam berapa lah 7 helai, juzuk 7. Juzuk yang ke-7, 7 helai. Bawah sekali juga sama. Di sana tuan-tuan akan jumpa yakhudu fi hadisin ghairi. Okey. Khawdun maknanya sembang. Khawdun tu isim masdar ya. Kalau khawda yakhudu maknanya bersembang, mempersenda, bersembang. Khawdun kan nak kata persembangan, tak adalah dalam bahasa Melayu sembang. Tu isim masdar, noun dia. Tapi khawda ni makna bersembang benda-benda yang tak baik lah. Yang tak baik. Okey. Seterusnya kita lihat muka surat 102. Kita akan mengakhiri kita punya huruf kha pada hari ini. Kha, dia antara huruf isti'ala, huruf yang tebal. Isti'ala ni banyak ta, za, kha. Sebab tu cara nak cuba kha, jangan kha. Jangan ha. Ha tak cukup tebal. Kha. Okey. Khana yakhunu. Apa tu? Mengkhianati. Khana yakhunu makna mengkhianati. Dalam Quran pun ada dekat mana tu? Juzuk yang ke-9, 9 lai plus 1 page. Tuan-tuan kena buka. 9 lai plus 1 page, juzuk yang ke-9. Ayat ke berapa tu? Ayat atas-atas sikitlah tuan-tuan tengok. Juzuk ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dekat mana juzuk 9? Juzuk 9 ni juzuk 8 9. Okey. Tuan-tuan nampak ayat ke berapa ni? Ayat ke-27 suratul Anfal, muka surat 180. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kamu khianat kepada Allah dan juga Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah kamu sedangkan padahal kamu tahu. Jadi dalam ayat ini khana yakhunu ada dua. La takhunu wa takhunu. Makna buat khianat, mengkhianati. Ayat ni sebabnya apa yang saya ingat, saya salah seorang sahabat Nabi ni, dia bagi tahu kepada pihak lawan, bocor rahsia. Dia buat isyarat lah, bocor rahsia. Bawa isyarat kata orang Islam nak bunuh. Jadi bila buat isyarat macam tu, seolah-olah dia khianat kepada Allah, sedangkan itu rahsia dalam peperangan yang rahsia. Jadi sebenarnya Quran tegur lah, jangan buat khianat. Okey. Okey. Kita lihat khianatun. Khianah ini isim masdar, noun. Khana adalah verb, fi'il. Khana yakhunu khianah. Khianah adalah isim masdar. Kita panggil apa nama? Noun lah. Noun dia. Okey. Kalau tuan-tuan lihat, ada satu lagi juzuk yang pertama. Ada juga loh. Khada'a, yukhadi'u. Buat khianat juga.
Juzuk yang pertama sekali, muka surat pun pertama juga. Selai. Ayat ke berapa tu? Suratul Baqarah, muka surat ketiga, ayat yang ke-9. Nampak? Khada'a. Khada'a. Khianat juga. Tapi kita tak bincang lah bab ni Khadal ain. Cuba tuan-tuan buka khadal ain, ada ke? Muka khadal ain. Ada juga muka surat 97. 97 huruf kha. Tapi dia ada satu bar je. Satu kotak merah je. Tuan-tuan nampak muka surat 97 bawah tu, daripada khadal ain, khada'a. Itu juzuk pertama ayat ke-9 surah Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey. Khada'a yakhda'un ni makna menipu, buat khianat pun boleh, sama je. Menipu, khianat, benda samalah. Khada'a makna mereka cuba menipu. Khada'a ni makna menipu yang teruk lah. Menipu yang sungguh-sungguh. Buat khianat yang sungguh-sungguh. Makna dengan perancangan. Sebab apa tau? Sebab atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan adalah bina' lil musyarakah. Tapi di sini bukan bina' lil musyarakah untuk 2 pasukan, 3 pasukan, bukan. Tapi khada'a ni maknanya menipu yang mubalaghah. Yang lebih-lebih punya menipu. Khianat yang lebih-lebih, yang sungguh-sungguh. Macam hafidha yahfazu. Dalam Quran sebut atas wazan fa'ala yufa'ilu. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Juzuk kedua 9 lai. Tuan-tuan buka 9 lai ayat atas sekali. Hafidhu atas wazan fa'ala yufa'ilu. Hafadha yuhafidhu. Hafidh, jagalah. Bukan ihfiz. Hafidha yahfadhu. Ihfaz maknanya jaga. Tapi hafiz makna jaga yang mubalaghah, yang sungguh-sungguh punya jaga. Okey. Nampak Itu satu bab, nanti kita akan masuk juga insya-Allah. Tapi maksudnya menipu, khianat, benda sama. Kemudian kita kembali balik pada muka surat berapa tadi? Ada huruf kha. Tuan-tuan nampak perkataan ikhtana. Ikhtana, yakhtanu makna cuba mengkhianati. Ikhtana atas wazan ifta'ala. Ikhtana ni dia ada 2 makna. Sama ada khianat pun boleh. Ikhtana bimakna khana. Mungkin boleh. Ikhtana bimakna khana makna buat khianat, mengkhianati. Ada satu lagi, ikhtana makna hawala al-khianah. Cuba nak buat khianat. Boleh juga. Okey. Cuma mengenai perkataan ikhtana ni kita jangan tertipu tau. Dia ada dalam bahasa Arab dipanggil sebagai khatan. Apa maksud khatanun? Khatanun ni maksudnya suami kepada anak perempuan kita. Itu dipanggil khatan. Apa maksud khatan? Suami kepada anak perempuan kita. Dipanggil sebagai menantu kita lah, khatanun. Satu lagi dipanggil apa? Dipanggil sebagai khatanun. Matikan dia. Ta tu kita matikan, khatanun. Khatanun ni maksudnya khitan lah. Khitan. Kalau orang Kedah kata masuk Jawi. Orang utara kata masuk Jawi. Maksudnya potong sunat. Bersunat. Jadi dia ada 2. Sama ada khatanun. Ta tu hidup berbaris. Khatanun maksudnya menantu. Kalau khatanun maksudnya khitan. Okey. Kalau ikhtana maknanya cuba. Cuba buat khianat.
Juzuk yang kedua, tuan-tuan boleh refer pada 4 line. Apa dia tu? Ayat dia panjang tau. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Okey, dekat mana tu? Baris nombor 2 pada ayat ke-29. Ayat ke-20 bukan muka surat 29. Ayat surah Baqarah ayat 187. Ayat dia panjang Jadi alimallah, baris yang kedua tu. Alimallahu annakum kuntum takhtanun. Nampak? Kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Takhtanun daripada ikhtana. Ikhtana yakhtanu. Ikhtiyanatan. Nampak Jadi di sini kita lihat di sini alimallahu annakum, Allah Taala mengetahui bahawasanya annakum kuntum takhtanun, bahawasanya kamu mengkhianati diri kamu. Fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah Taala menerima taubat kamu, wa afa ankum, Allah Taala maafkan kamu. Dalam ayat ini, dalam ayat yang panjang ini, sebenarnya pada awal-awal Islam siapa yang telah tidur maka dia dikira sebagai berpuasa lah. Makna siapa yang dah tidur maka itulah start puasa dia. Panjang sampai bila? Sampai azan maghrib esok. Jadi siapa yang dah tidur kemudian dia bersama dengan isteri dia, maka tak boleh. Pada awal-awal Islam keras keras, syadid pada awal-awal Islam. Kemudian diringankan pula. Mana asal-asalnya keras. Siapa dah tidur, kalau tidur lepas isyak terus tidur. Jaga tengah malam lapar, tak boleh makan dah. Dia kira puasa. Pada awal-awal Islam. Teruk. Tengah-tengah tidur nak bersama isteri. Dah tak boleh dah. Sebab dia kira dah puasa, bangun tidur. Itu pada awal Islam. Keras Kita alhamdulillah lah. Puasa daripada subuh azan subuh sampai azan maghrib. Pada awal Islam susah. Kemudian hukuman tersebut daripada keras jadi terlampau ringan. Siapa nak puasa, puasa, tak nak puasa pun tak apa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang mampu puasa, tak nak puasa, bayar satu fidyah. Bayar satu cupak makanan. Satu cupak. Nak puasa silakan, tak nak puasa bayar satu fidyah. Satu cupak. Ringan pula. Lepas tu datang pula hukum selepas tu sederhana. Tak terlampau ketat, tak terlampau longgar. Tengah-tengah. Iaitu daripada azan subuh sampailah ke azan maghrib. Okey, itulah mengenai perkataan ikhtana yakhtanu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dah habis dah huruf kha. Alhamdulillah. Kita akan bincang huruf dal. InsyaAllah kita cuba untuk berbincang mengenai dengan huruf dal ini setakat mana yang kita boleh. Muka surat 103. Ada dua kotak merah, perkataan dal baba. Dal baba. Apa maksud dal baba? Dal baba adalah dabbah, daripada dal baba. Dabbah. Juzuk 12 ayat pertama sekali, juzuk 12. Page yang pertama, ayat pertama.
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Juzuk yang ketujuh pun ada dabbah, 5 line plus 1 page. Ayat atas-atas sikit lah. 5 line plus 1 page. Tuan-tuan boleh lihat ayat juzuk ketujuh. Apa ayat dia? Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Muka surat 132, ayat ke-38 suratul An'am. Al-An'am. Wa ma min dabbatin. Ma tu nak terjemah apa? Apa ataupun tidak. Saya nak bagi kaedah kepada tuan-tuan. Nak tahu nak terjemah ma apa ataupun tidak, tuan-tuan lihat dalam ayat ni ada tak perkataan illa. Kalau ada perkataan illa, ma tu maksudnya tidak lah tu. Ma tu maksudnya tidak, iaitu memberi makna adatul hasar. Maknanya tidak. Ada perkataan illa, ada, tapi bukan selepas ma lah. Tapi lepas tu ada illa. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa. Nampak ada illa. Makna bila ada illa, ma tu makna bukan apa, maknanya tidak. Nampak Jadi tidaklah min dabbah, tidaklah daripada seekor binatang pun. Ini dipanggil apa lah? Dalam balaghah, dalam usul pun ada usul dipanggil apa? Siyaqun nafyi ta'ummu. Siyaqun nafyi, an-nakirah, an-nakirah, nakirah, kita panggil apa? Siyaqun nafyi bin nakirah ta'ummu, iaitu isim nakirah. Tuan-tuan nampak isim nakirah kat mana? Tu dabbah. Dabbah tu isim nakirah lah tu. Sebab apa? Nakirah tak ada alif lam, tanwin. Kemudian dalam isim nakirah sebelum dia ada huruf nafi, iaitu ma. Maknanya nak terjemah dia adalah diberi apa? Diberi secara totally. Makna penafian itu diberi secara totally, keseluruhannya. Tidak ada seekor binatang pun. Macam tu. Min tu min zaidah, taukid lah. Taukid. Min zaidah. Tidak ada mana-mana seekor binatang pun di bumi ataupun burung yang berterbang dengan dua sayapnya, melainkan seperti umat-umat, melainkan seperti umat seperti kamu. Okey, dabbah ni makna apa? Kita nak tahu juga dabbah diterjemah apa di sini? Binatang. Okey, sebenarnya dabbah ini adalah mufrad, singular. Apakah jamak dia? Jamak dia adalah dawabun. Okey. Apa maksud dabbah? Kullu ma yadubbu fil ardh. Semua benda yang melata di permukaan bumi, binatang yang melata di permukaan bumi, itulah dipanggil sebagai dabbah. Dabbah. Dabbah tu dalam ilmu tajwid dipanggil sebagai mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi apa? Muthaqqal. Macam waladdallin. Wa ma min dabbah. 6 harakat mad lazim. Semua mad lazim 6 harakat. Jadi binatang. Binatang yang melata. Okey. Cumanya ditaglibkan. Apa maksud taglib? Makna dimenangkan. Perkataan dabbah ni memang asalnya secara umum semua binatang yang melata di permukaan bumi dipanggil dabbah. Tapi ditaglibkan, digunakan dabbah ini hanya untuk apa? Untuk
binatang yang ditunggangi. Ataupun binatang yang membawa al-ahmal, bebanan-bebanan. Binatang yang pikul, tak kira dia pikul manusia ke ataupun dia pikul barang-barang. Jadi dia bawa binatang yang membawa manusia dan juga ataupun membawa barang-barang, itulah dipanggil dabbah. Dabbah ini jantan pun dipanggil dabbah, betina pun dipanggil dabbah. Bukan dabbatun ada ta marbutah menunjukkan muannas, bukan. Jantan pun sama, betina pun sama. Boleh Dia umum. Okey. Seterusnya kita mencari 2 bar. Dekat mana je 2 bar? Lagi. Muka surat 103 dah tak ada dah. Muka surat 104. 104 tuan-tuan lihat darjun. Dal rajim. Okey. Darajatun makna darjat. Darjat. Bukan filem cerita 1000 cinta 1000 darjat. Ada ke? Cinta 1000 darjat. Saya tak tahu lah, saya tak tahu sebab saya jarang tengok TV. Rumah kalau buka TV sebulan sekali kalau buka. Okey. Jadi apa nama ni? Darajatun jamak dia adalah darajatun. Okey. Darajatun jamak dia apa? Darajatun. Darajah. Okey. Cuma inilah perkataan bahasa Arab yang sama dengan bahasa Melayu yang kita bincang dulu. Siri-siri yang awal-awal dulu. Cuma bezanya bahasa Melayu dia matikan ra, darjat. Darjat. Okey. Antara 2 darjat. Ini orang yang tengok cerita lah. Dia rajin tengok cerita, dia tahulah. Okey. Apa nama, dalam bahasa Melayu disebut darjat. Dalam bahasa Arab, ra tu dihidupkan, tak dimatikan, bukan darjat, darajat. Darajat. Darajah. Okey, darajah makna darjat. Jamak dia darajatun. Darjat ni mana apa? Darjat ni makin tinggi darjat. 1 darjat, 2 darjat, 3 darjat, mana makin tinggi. Kalau makin ke bawah dipanggil darakat. Nanti kita akan sebut selepas ni. Kemudian darajat juga kalau bermaksud darajat ni markah. Markah pun kita tanya ujian ini, hazal imtihan kam darajah. Periksa ni berapa markah? Darajah tu makna markah. Okey. Seterusnya kita lihat lagi istadraja. Istadraja. Darajat ni ada dalam Quran banyak juga. Darajatum juzuk 5 tak salah saya ada. Buka 6 lay. 6 lay plus 1 page. Kalau ada lah. Juzuk 5 6 lay plus 1 page. Dekat mana? Ada, tu ada. Muka surat berapa? 94 ayat ke 96. Muka surat 94 ayat 96 surah An-Nisa. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Beberapa darjat daripadanya serta keampunan dan rahmat Allah. Okey. Darajat. Tuan-tuan lihat lagi dalam juzuk ke-8 pun ada, juzuk 8. 2 lay juzuk 8, tengok. Saya juzuk 8 2 lay. Kalau ada tak ada tak apa. Tak ada Tak ada. Oh ada. Ayat atas sekali tu. Nampak ayat atas sekali. Muka surat 145. 145 ayat 132. Suratul An'am. Walikulli darajatum mimma amilu wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan setiap seorang ada
peringkatnya. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ada beberapa darjat. Setiap manusia ada beberapa darjat sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Okey. Kemudian perkataan seterusnya daripada dal rajim dipanggil istadraj. Ini kita panggil istadraja, istadraj. Istadraj tu verb. Kalau bahasa, kalau noun isim dipanggil apa? Istidraj. Sama macam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu sebut istidraj. Istidraj. Wali Allah ada mengatakan apa? Dia kata siapa yang diberikan harta, jangan bersukaria, jangan berbangga, kerana berkemungkinan itu adalah ujian daripada Allah. Okey? Ujian. Sebab diberikan harta, takut-takut dia lebih jauh daripada Allah. Itu dipanggil sebagai apa? Istidraj. Istidraj ni macam umpan lah. Tengok istadraja makna hukum secara berperingkat. Istadraja. Apa maksud istadraja? Yastadriju istidrajan. Istidraj ni maksudnya bila macam kita umpan ikan. Ikan baru makan sikit, kita tak tarik lagi. Kita tak tarik lagi, kita biar je umpan dalam air tu. Bagi cacing. Bila ikan dah ngap sampai dah ngap betul-betul, dah habis dah cacing tu dia makan, betul, dah lekat lah dekat tempat kail kita, ikan tak boleh lepas lah. Tak boleh lepas lah. Time tu kita tarik terus. Sebab mula dia makan cacing sikit makan lah. Dah habis tu dia lekat dekat kail kita, ikan tak boleh lepas lah, kita tarik. Macam itulah juga manusia. Manusia nak apa? Allah Ta'ala bagi. Bila bagi, last sekali Allah Ta'ala nak hancurkan semua sekali. Binasa. Okey? Macam orang kafir nak kat dunia ni, nak apa? Bagi. Semua Allah Ta'ala bagi. Tapi ingat, last sekali habis. Musnah segalanya. Mana lenyap segalanya. Okey? Itu namanya istidraj, daripada istadraja. Okey Hukum secara berperingkat. Ini juzuk berapa? Juzuk 9. Juzuk 9. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Juzuk 9 pun ada, 29 pun ada. Tuan-tuan boleh buka mana-mana pun boleh. Juzuk 29 surah apa nama? Nun. Surah Al-Qalam Surah Al-Qalam Nun. Tuan-tuan tengok. Berapa lai? 1 lai, 2 lai, 2 lai semuka. Muka surat 566 Suratul Haqqah. Ada tak? Ada. Ayat 44. Fazaruni wa man yukadzibu bihadzal hadith sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nampak? Sanastadrijuhum. Itu daripada istadraja lah. Istadraja yastadriju. Sanastadrijuhum. Fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadith. Biarkan aku dan orang yang mendustakan dengan Al-Quran ini. Sanastadrijuhum. Nanti Allah Ta'ala kata kami akan beri hukuman secara perlahan-lahan. Min haitsu la ya'lamun. Sekira-kira mereka tak tahu. Hukuman Allah bagi perlahan-lahan. Last sekali hancur semua. Okey. Juzuk 9 pun ada. Juzuk 9 berapa lai pula? 6 lai satu muka. 6 lai satu page. Tengok Juzuk 9 Betul? 6 lai satu muka surat. 6 lai plus satu page. Ada muka surat 174. Mana dia? Ayat 182. Wa umli lahum inna kaidi matin. Sebelum ayat tu. Ayat 182. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti Allah Ta'ala beri hukuman kepada mereka secara perlahan-lahan, sekira-kira mereka tak sedar. Okey
Lagi 2 ba lagi kita cari. Dal ra ka. Ni dal ra kaf. Daripada adraka. Adraka ni banyak lah dalam Quran. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nampak? Wa ma adraka mal qari'ah. Okey? Oh, bukan. Itu bukan. Bukan adraka tu. Itu daripada adra. Itu yang bawah dia. Bawah dia. Tuan-tuan akan nampak nanti. Adraka ni makna mencapai ataupun menangkap. Adraka. Ainama takunu yudrikumul mautu. Ada dalam Quran Juzuk 5, 4 line plus 1 page. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullum min 'indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Nampak? Ainama takunu yudrikumul maut. Yudrikum. Asalnya daripada adraka yudriku. Adraka yudriku makna menangkap, mendapatkan. Mana di mana ainama takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendapatkan kamu. Kematian apa? Akan mendapatkan kamu, akan mencapai kamu, akan menangkap kamu. Mana mendapatkan kamu. Nampak adraka. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada dalam benteng kubu yang kukuh, yang kuat, yang gah, kematian bila sampai tempohnya, ajal sampai tempohnya, dia akan datang kepada kamu. Okey. Tadaraka iddaraka. Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha yal'abun. Surah apa ya? bal hum fi syakkin minha bal hum. Surah apa saya tak istihadar. Saya tak pasti surah apa tu. Iddaraka ada ni. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Hayal abun. Okey. Dalam Quran ada tadaraka, bermakna bertemu satu sama lain. Nampak? Bertemu antara satu sama lain. Okey? Tadaraka iddaraka. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha yal'abun. Ada dalam Quran, saya tak ingat surah apa tu. Tuan-tuan tengok balik. Okey, darukun. Darukun makna apa? Darukun ini maknanya capaian ataupun tangkapan. Darukun. Okey. Darukun, mati ke dia, makna bahagian bawah dasar. Darukun. Ni dalam juzuk kelima ni, juzuk kelima akhir sekali. Cerita orang munafik. Innal munafiqina fid darukil asfali minan nar. Nampak? Innal munafiqina fid darukil asfali minan nar. Nampak tak? Fid daruki. Daruki ni makna tempat yang paling bawah dasar. Makna di sini terjemah apa? Bahagian bawah dasar. Kita panggil, kalau naik ke atas dipanggil apa? Darajat. Satu tingkat, tingkat kedua, ketiga, keempat, kelima. Darajat. Kalau ke bawah, makin bawah dipanggil sebagai darokat. Darajat, darokat. Okey?
Ha. Kemudian dara yadri. Dara yadri makna tahu. Dara yadri makna apa? Tahu, mengetahui. Dara. Okey. Adra makna memberitahu lah. Adra. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Okey. Al-haqqatu mal haqqatu wa ma adraka mal haqqah. Nampak? Al-haqqah. Okey. Apa maksudnya? Apakah kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Pengetahuan kamu mengenai dengan al-haqqah. Apa pengetahuan kamu mengenai dengan apa nama ni, mengenai dengan al-haqqah, mengenai dengan al-qari'ah. Okey. Adra. Boleh Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tu surah apa tu? Surah Abasa wa Tawalla. Nampak? Wa ma yudri, daripada adra yudri. Tuan-tuan buka juzuk 30 surah Abasa wa Tawalla. Tuan-tuan buka dekat mana tu? Kita telah cukup 1 jam. Rasa itu perkataan terakhir kita lah pada hari ini, insya-Allah. Dara yadri ni. Adra. Surah apa dia? Abasa wa Tawalla. Okey, tuan-tuan nampak tak ayat yang ke-3 ada? Ayat ke-3 ada. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nampak? Yazakka. Apakah kamu tahu daripada adra yudri? Apakah kamu tahu? Tu adra yudri. Dara yudri kat mana? Dara yadri. Adra ni di sini mana memberitahu. Tapi yang kita jumpa tadi pada surah Abasa wa Tawalla, al-haqqah dan juga al-qari'ah, maknanya pengetahuan ataupun mengetahui. Nampak Okey. Cukup sekadar itu dulu. Dah menjangkau 1 jam. InsyaAllah esok kita akan masuk daripada perkataan dalfa'in. Dafa'a. Dafa'a kita akan masuk. Seterusnya kita akan habiskan huruf dal, insyaAllah. Kemudian kalau ada kesempatan esok kita akan masuk huruf zal, insyaAllah. Sekadar ini dulu pengajian Qamus Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, insya-Allah. Saya serahkan majlis kepada Ustaz Agong kita untuk buku merah faedah terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah mendengarkan syarahan daripada Ustaz Farid mengenai kamus kata dasar Al-Quran. Jadi insya-Allah kita pada hari ini akan masuk pada latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga, muka surat 40. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah punya kitab yang merah ni, sila buka muka surat 40 dan 41. Jadi kita dah masuk pada latihan yang ketiga, iaitu berkenaan dengan wazan kata kerja. Jadi berkenaan dengan wazan kata kerja, iaitu kalau rujuk pada kitab tu, pada muka surat 2 hinggalah 8. Muka surat 2 hingga 8 boleh dirujuk dalam kitab.
InsyaAllah latihan yang pertama pada muka surat 41, kita akan membahas surah Al-Baqarah, masih daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-261 hingga 262. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Okay. Jadi ini dari surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan bahas. Dalam ni sudah ada kata kerja yang diberikan tanda, dan kita kena mencari contoh yang kata kerja yang satu ni, iaitu yunfiquna. Apa wazan dia punya? Apa wazan dia punya? Jadi tuan-tuan, setiap kata kerja yang dah dibagi tanda dekat ayat ni, dua ayat ni, kita kena mencari wazan dia. Wazannya ada di sekitaran yang ni. Ada 1 hinggalah 7. Tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kita yang pertama. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Umpama orang-orang yang perumpamaan orang-orang yang mathalul ladzina yunfiqun. Perumpamaan orang-orang yang yunfiqun. Yunfiquna. Agak-agak apa wazan dia tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari di sini ni yang mana yang sama. Kita kalau nak mencari wazan ni, dia kena sama, baris dia kena sama, jumlah huruf dia kena sama. Itu semua dia kena sama. Jadi kita cari yang mana yang sama. Yang pertama, paling senang kalau kita nak belajar wazan ni, kita kira saja berapa huruf dia. Berapa huruf sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf tuan-tuan dan puan-puan. Cari daripada wazan ni yang 6 huruf. Yang mana satu? Yang ni. Satu lagi. Yang ni dengan yang ni juga. Ni juga. Ada 3. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Sekarang cuba kita pilih salah satu, nombor 4 ni. Sebabkan nombor 4 ni yang ya, dia yang baris depan. Ni baris depan. Yang ini tak baris depan. Kena sama baris dia. Di sini baris depan. Yang dua ni yang sama. Dua ni saja. Dua ni pun sama. Maknanya inilah wazan dia. Kita cuba dulu. Kita cuba timbang. Jadi wazan tu guna dia untuk menimbang. Kena sama. Ni sama. Sama-sama. Ya. Ya ni adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah dia berbaris depan. Sama-sama baris depan. Huruf mudhara'ah dia baris depan. Lepas tu nun dengan fa. Maknanya kata dasar dia nun yang pertama. Lepas tu fa dia dengan ain. Maknanya kata dasar yang kedua, iaitunya huruf sebagai kata dasar kedua adalah fa. Lepas tu qaf dengan lam. Jadi qaf. Ini kata dasar dia. Lepas tu waw. Ini pelaku. Simbol pelaku. Simbol pelaku yang menyatakan mereka. Yang nun ini adalah tanda i'rab marfu' bagi fi'il mudhari'. Boleh tuan-tuan dan puan-puan buka pada kaedah i'rab bagi fi'il mudhari', iaitunya pada i'rab dengan huruf. Tanda i'rab dengan huruf. Boleh buka lagi di buku yang hijau ni. I'rab dengan ubah huruf. I'rab dengan ubah huruf. Boleh sini buka lagi. Pada muka surat 53. Boleh tuan-tuan dan puan-puan buka i'rab mengubah huruf.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau fi'il mudhari', ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' macam ni, yunfiquna, masih berkekalan nun dia, maka ini menyatakan bahawasanya fi'il mudhari' itu marfu'. Marfu'. Fi'il mudhari' ni maknanya masih marfu'. Yang waw ni adalah fa'il, pelaku dia. Ini okey. Yang ini tadi pada kaedah terpilih 18. Yang ini ada pembahasan dia pada kaedah mengenai pelaku dari kata kerja. Boleh tuan-tuan dan puan-puan buka. Okey. Jadi yang pertama adalah yunfiquna dan wazan dia itunya yuf'iluna. Yuf'iluna sama. Okey. Dan kata dasar dia iaitu nun, fa dan qaf. Yang ya di awalnya adalah huruf mudhara'ah. Maknanya dia adalah fi'il mudhari'. Yang waw ni adalah fa'il, pelaku dia, mereka. Yang nun ni adalah tanda marfu' daripada fi'il mudhari'. Jadi makna dia apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, rezeki mereka, harta-harta mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah, untuk agama Allah. Jadi ada perumpamaan untuk orang yang suka mendermakan harta mereka. Ini di jalan Allah. Sedangkan untuk mendermakan harta untuk yang selain daripada jalan Allah pun, itu dah banyak pahala dia. Apalah lagi kalau mendermakan harta untuk jalan Allah khususnya. Macam mana perumpamaan dia? Kamathali habbatin. Seumpama habbah. Habbah ni kalau tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar dia iaitu ha, ba dan ba. Habbatun. Habbah. Kamathali habbah. Seumpama benih ambatat. Ambatat. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan kena cari wazan dia. Ambatat. Nampak? Okey, ambatat. Kena cari wazan dia. Yang mana satu dari semua? Ni semua ambatat. Boleh tuan-tuan cari mana yang paling serupa, paling menyerupai. Ini satu, ni ada hamzah di awalan dia. Yang mana lagi? Nombor 7. Yang paling menyerupai dari 2 dan 7 ni adalah yang nombor 7. Af'alat, wazan dia, af'alat. Kita nak pastikan kena timbang. Af'alat. Af'alat. Okey. Af'alat, hamzah dengan hamzah. Ini adalah huruf tambahan hamzah. Yang bukan huruf tambahan tu yang fa, ain dan lam, itu saja yang bukan huruf tambahan. Yang mana? Nun ni, ni maknanya bukan huruf tambahan ni, huruf asal dia. Ba ni, ni sejajar dengan ain, huruf asal dia. Yang ta ni huruf asal dia. Yang ta ni, ini bukanlah sejajar dengan fa, ain dan lam. Maknanya dia ni adalah huruf tambahan. Jadi ini hamzah ni adalah huruf tambahan. Yang ta ni nama dia dalam bahasa Arab, nama dia ta'ut ta'nis, nama dia ta'ut ta'nis. Tak yang menyatakan bahawasanya fi'il atau kata kerja tersebut adalah untuk muannas, untuk yang perempuan. Jadi ambatas tu, itu tu fa'il dia adalah perempuan, muannas, atau muannas. Jadi kalau terjumpa ta di ujung dia, anzalat, apa lagi, unzilat, apa macam ada ukhrijat minha ma'aha ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat maknanya fa'il dia atau naib fa'il dia adalah muannas. Jadi ambatas ni fa'il dia adalah dia perempuan. Dia perempuan ni balik kepada benih tadi. Benih ni muannas dalam bahasa habbah, sebabkan ada tak marbutah di akhiran dia. Jadi kamasali habbatin, seperti benih yang ambatat. Cari makna dia pada kata dasar nun, ba dan ta. Makna dia apa? Menumbuhkan.
seperti benih yang menumbuhkan sab'a sanabil. 7 ranting nama dia? Tangkai 7 tangkai. 7 tangkai. Jadi satu benih itu, satu biji itu dia menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. Itu perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari yang 7 tangkai tadi itu, setiap satu tangkai itu ada mi'atu habbah, 100 biji lagi. Jadi dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Dari yang satu tangkai itu tumbuh 100 biji. Maknanya ada berapa biji? Hasil dia ada 7 kali darab 100. 7 darab 100 berapa? 700. 700 daripada satu biji yang tumbuh hingga mendapatkan hasil 700 biji. Macam itulah perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Okey. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu dan Allah yudha'if. 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 Yudha'if ni kita cari yang mana? Yudha'if ni apa ni? Yang mana satu? Kita cari yang paling menyerupai. Yudha'if ni diawali huruf ya mudhara'ah. Kita cari yang mana diawali oleh huruf ya mudhara'ah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang paling menyerupai? Kalau kita tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, nombor 1 yang paling menyerupai. Yufa'ilu. Kita samakan. Seimbang ke tak dia? Yufa'ilu. Sama-sama diawali ya, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah dia berbaris depan. Lepas tu fa dia adalah dot. Sama-sama ada huruf tambahan alif. Ini huruf tambahan. Ain dia ain. Fa dia lam. Lam dia fa. Sama baris dia. Baris dia pun sama. Maknanya itulah wazan dia. Okey? Ya Sultan ya. Itu wazan dia. Yudha'ifu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari makna dari perkataan yudha'ifu, cuba cari di kamus kata dasar tu yang kata dasar bad, ain dan fa salah sebab lah yang dan fa. Cari di kata dasar bad, ain dan fa. Maka maknanya melipat gandakan. Apa? Melipat ganda. Menggandakan bahasa dia. Menggandakan. Jadi dan Allah menggandakan liman yasha, menggandakan pahala liman yasha kepada sesiapa saja yasha'u. Yasha'u ni agak susah sikit tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kita cakap agak susah? Bukan susah sangat. Susah sedikit je. Kenapa? Sebabkan dah ada huruf illah. Ada huruf illah. Jadi kalau dah ada huruf illah ni mungkin kita agak tersilap sedikit. Okey. Cuma cara yang pertama, berapa huruf sini? Ada 4. Dan dia diawali oleh ya. Kita cari yang mana diawali oleh ya. Ini tak mungkin. Ini boleh jadi. Ini tak lagi kan? Ni lebih ni. Maknanya 3 ni, nombor 3. Senang kita nak cari nombor 3 ni. Kita cuba try. Yasha'u. Yaf'alu. Sama dia. Sama diawali oleh ya, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah dia berbaris fathah, baris atas. Ini fa. Ini alif ni untuk ain. Sejajar. Hamzah ni dengan lam. Maknanya kata dasar dia apa? Fa, sya, shin, alif dan hamzah. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, kenapa sini baris dia tak sama? Sini sukun dan sini fathah. Sebabkan asal muasal dia tuan-tuan dan puan-puan, sukun tu daripada sini. Dia pindah ke sini ni. Sukun tu daripada sini tadi kan. Dia pindah ke sini sukun tu. Yang baris ni pindah, dia jadi pusing dia, berpusing. Jadi asal dia tu asal tu macam ni kan. Kalau ikutkan wazan jadi macam ni dia. Yash alif hu. Tapi yang alif ni tak boleh dia pakai baris
Alif tu tak pakai baris. Jadi baris yang alif ni kita pindahkan ke shin. Sebab tu jadi shin dia pakai baris alif. Baris fathah. Jadi yasha macam tu. Itu ada di kaedah i'lal pada ilmu saraf. Jadi asal dia adalah yash alif u. Tapi yang baris alif ni, yang fathah baris alif ni kita pindahkan ke shin. Sebabkan alif tak ada pakai baris. Yasha. Berarti maknanya kata dasar dia adalah shin, alif dan hamzah. Cuma alif ni hanyalah samaran saja. Itu tipuan saja. Sebenarnya dia tu antara ya dengan waw. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar. Nanti akan terjumpa tu kata dasar dia adalah shin, ya dan hamzah. Okey. Maknanya apa? Hendak, berkeinginan, berkehendak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah menggandakan untuk sesiapa saja yang Allah nak, yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi pahala yang akan Allah berikan tu sangatlah banyak, maha luas. Dan juga wallahu wasi'un alim. Alim, Allah maha mengetahui. Allah tahu apa saja yang kita dermakan, walaupun hanya sedikit yang kita dermakan, walaupun kita tak bagi tahu orang lain, walaupun kita tak nampakkan kita bersedekah, tapi Allah tahu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan juga maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum, iaitunya mereka yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu. Thumma la yutbi'un. Kemudian mereka tak, apa tu yutbi'un? Yutbi'un. Yutbi'una. 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 Apa kata wazan dia tuan-tuan dan puan-puan? Yutbi'una. Iaitunya mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Thumma la yutbi'un. Kemudian tidak yutbi'un. Apa wazan dia? Kita cari. Yutbi'un. Yang mana satu? Ada di awali ya. Ya dia berbaris baris depan. Ini tak lagi. Ini tadi dah terjawab. Ini berawalan hamzah. Tak mungkin juga. Ini dah tadi untuk yasha' tadi. Ini untuk yunfiqun. Ini boleh jadi ini yang sama. Kita cuba try. Yutbi'una dengan yuf'iluna. Yuf'iluna. Sama ke tak baris dia? Baris dia sama dah. Nasib baik sini tak ada huruf illah. Kalau ada huruf illah mungkin kita akan susah sedikit macam tadi. Sekarang tak ada huruf illah dan baris dia sama. U, sukun, ai. Mana ni? Pakai doma, sukun dan na. Sama dia baris dia. Okey. Kalau sama ni, inilah kat wazan dia. Dah boleh kita pastikan dia wazan dia. Sekarang kita selidiki yang ini sebagai huruf mudhara'ah. Huruf fa dia sejajar dengan ta. Huruf ain dia sejajar dengan ba. Huruf lam dia sejajar dengan ain. Inilah kata dasar dia tuan-tuan dan puan-puan. Yang waw ni jadi apa? Yang waw ni adalah fa'il atau pelaku dia. Yang nun ni apa? Yang nun ni adalah tanda dia marfu. Bukti bahwasanya fi'il, ini fi'il mudhari' kan? Bukti bahwasanya fi'il mudhari' itu adalah marfu. Yusbi'una. Apa makna yusbi'una? Cari di kata dasar ta, ba dan ain. Makna dia apa? Mengikutkan. Jadi maksudnya apa di sini? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Iaitunya orang yang akan mendapatkan berganda-ganda pahala dari Allah tu, iaitunya mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Thumma la yutbi'una. Kemudian mereka tak mengikutkan dengan infak mereka tadi tu, ma anfaqu. Anfaqu apa? Anfaqu ni apa? Anfaqu ni apa wazan dia?
Anfaku. Anfaku ni apa wazan dia? Anfaku. Kita cari yang mana sama. Ini dah tadi ni. Boleh jadi yang ni nombor 2. Boleh jadi yang nombor 2. Yaf'alu tak. Tadi dah yasha. Yuf'iluna untuk yunfikuna. Yuf'iluna untuk yutbi'una. Yaf'aluna. Sini tak ada pakai na awalan akhiran dia. Dan tak diawali oleh ya. Ini diawali oleh hamzah. Yaf'aluna. Boleh jadi. Tapi sini hamzah. Ini ya. Bukan juga. Af'alat. Bukan juga tadi untuk ambatat. Maknanya yang ini saja yang sama. Nombor 2 saja. Kita cuba try. Af'alu. Okay. Hamzah dengan hamzah huruf tambahan. Fa dengan nun. Ini kata dasar dia. Fa dengan ain ini kata dasar dia. Qaf dengan lam ini kata dasar dia. Waw dengan waw sebagai fa'il. Fa'il. Jadi itu fa'il dia. Alif yang terakhir itu tambahan saja. Jadi kata dasar dia adalah nun, fa dan qaf. Maknanya betul lah wazan kita yang kita pilih ni. Maknanya apa? Ini bermaknakan menginfakkan. Jadi dia sama macam yunfikun. Yunfikun ni fi'il mudhari'. Af'alu atau anfaqu ini adalah fi'il madi. Anfaqa yunfiku. Anfaqa fi'il madi, yunfiku fi'il mudhari'. Okey. Jadi maknanya menginfakkan. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Dan mereka tu orang yang menginfakkan rezeki di jalan Allah tadi tu, mereka tak ada mengikutkan setiap apa yang mereka infakkan tu dengan manna dan adha. Iaitu manna ni macam perbuatan mengungkit-ungkit apa yang diberikan sama orang lain. Adha ni menyakiti. Jadi kalau orang yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang suka mendermakan dan menginfakkan rezeki mereka di jalan Allah, dan juga mereka tak ada mengikutkan dalam apa yang mereka infakkan tu sifat atau perbuatan mengungkit-ungkit atas apa yang mereka infakkan, dan juga mereka tak ada menyakiti orang lain atau orang yang diinfakkan. Jadi mereka tu memang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam tu. Lahum ajruhum, bagi mereka ajruhum, pahala inda rabbihim, dari sisi tu Tuhannya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala khaufun alaihim, dan mereka tak ada takut nak kekurangan harta, tak ada takut nak jadi miskin. Okey. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak yahzanun. Yahzanun. Yahzanun ni apa wazan dia? Tinggal satu saja lagi wazan yang belum. Nombor 6 ni saja lagi. Boleh kita teruskan. Yahzanun. Yaf'aluna wazan yang nombor 6. Kita cuba. Sama ke tak? Ya dengan ya. Ha dengan fa. Zai dengan ain. Nun dengan lam. Wa dengan waw. Nun dengan nun. Ya ni adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah sama-sama berbaris fathah pada atas. Ni huruf mudhara'ah. Kata dasar dia apa? Ha, zai dan nun. Yang waw ni adalah fa'il dia. Waw tu adalah fa'il. Nun ni adalah tanda huruf, tanda dia marfu'. Jadi kalau nak cari makna dia, cari di kata dasar ha, zai dan nun. Apa makna dia? Bersedih. Dan mereka tidak bersedih. Jadi walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tahu apa saja wazan untuk setiap kata kerja yang kita bahas pada muka surat 41. Jadi kalau untuk mencari wazan ni, wazan tu makna dia adalah timbangan. Jadi kalau kita nak mencari wazan, kita kena menimbang antara kata kerja yang kita bahas dengan wazan dia punya. Jadi kita kena timbang, kena samakan huruf dia, kena samakan baris dia. Kalau dah sama, barulah itu
boleh jadikan sebagai wazan untuk kata kerja yang nak kita bahas. Jadi macam itulah cara mencari wazan untuk setiap kata kerja. Jadi senang sebenarnya dalam mencari wazan ni. Cuma dengan mendapatkan wazan, kita boleh mendapatkan kata dasar. Jadi dia bersangkut paut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan susah nak memahami wazan, boleh jadi nanti akan menyusahkan tuan-tuan dan puan-puan juga dalam mencari kata dasar. Tapi kalau kita dah tahu wazan, senang nak mencari kata dasar. Jadi insya-Allah pada latihan ketiga ni kita akan berterusan dalam mencari wazan sehinggalah muka surat 50. Jadi semoga saja tuan-tuan tetap stay bersama channel kita, bersama Facebook kita ni, page kita ni, sehingga dalam minggu ni insya-Allah kita akan habiskan latihan 3 ni. Okey, saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak ada bunyi dah. Okey kot. Sebab ini saya masuk dalam. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Agong kita kerana banyak memberi pencerahan pada pagi yang mulia ni. Jadi alhamdulillah, sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi yang mulia ni, suka saya ingatkan Quran tuan-tuan mestilah bersama dengan tuan-tuan. Supaya mudah untuk kita menghayati dan juga tadabbur ayat-ayat yang kita akan bincangkan sebentar saja lagi insya-Allah. Seperti mana saya janji kepada tuan-tuan semalam, hari ini kita akan membicarakan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-7 dan juga suratul Jasiyah juzuk 25. Okey? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah tuan-tuan lihat ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Allah Ta'ala telah mengunci, menutup hati mereka, dan Allah Ta'ala telah menutup pendengaran mereka. Allah Ta'ala menutup penglihatan mereka. Ke atas penglihatan mereka ada satu tutupan. Bagi mereka azab yang sangat besar. Tuan-tuan lihat dalam suratul Jasiyah juzuk yang ke-25. Akhir sekali juzuk ke-25 akhir sekali. Pada ayat ke berapa tu? Pada ayat yang ke muka surat 501 ayat 23. Tuan-tuan lihat. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Okey. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat dalam pengetahuannya, dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk selepas Allah membiarkan mereka sesat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan lihat dalam suratul Baqarah muka surat yang ketiga ayat yang ke-7.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala kunci yang pertama apa? Dia letakkan qulubihim, hati dulu. Kemudian yang kedua baru dikuncikan pendengaran. Okey. Dalam suratul Jasiyah, tuan-tuan boleh lihat Allah Ta'ala sebut apa? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Terbalik pula. Allah Ta'ala kunci pendengarannya dan hatinya. Terbalik. Tadi hati dan pendengaran. Pada Jasiyah pendengaran dan hati. Nampak Okey. Kerana dalam suratul Baqarah, tuan-tuan akan lihat perkataan hati. Ayat yang ke-8 muka surat yang ketiga. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Okey, ayat ke-10. Nampak fi qulubihim, dalam hati mereka. Jadi bila sebut hati yang sakit, orang munafik ni hati mereka ada penyakit. Bila hati mereka penyakit, sebab itu diletakkan yang pertama sekali adalah khatamallahu ala qulubihim. Okey. Dalam surah Jasiyah pula, tuan-tuan lihat diletakkan perkataan pendengaran dulu. Sebab apa ya? Tuan-tuan tengok, refer balik muka surat 499. Okey. Dalam ayat yang ke-8. 7-8 tuan-tuan lihat Wailul likulli afakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Nampak tak? Digunakan yasma'u ayatillahi tutla alaihi. Dia dengar ayat-ayat Allah yang dibacakan ke atasnya. Thumma yusirru mustakbira. Kemudian dia tetap menjadi takabur. Ka'allam yasma'ha. Seolah-olah dia tak pernah dengar pun ayat tu. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Nampak digunakan perkataan sama' nombor ayat yang ke-8. Yasma'u. Sebab itu diletakkan sama' dulu, pendengaran dulu, barulah diletakkan qulub, iaitu hati. Kemudian tuan-tuan lihat dalam ayat Al-Baqarah tadi, menceritakan tentang situasi keadaan orang-orang kafir yang mana mereka ni kesesatan yang jauh sangat daripada Islam. Kekufuran mereka sangat dalam. Berbanding orang kafir yang mana Allah Ta'ala sebut melalui surah Al-Jasiyah. Macam mana kita nak tahu surah Al-Baqarah lebih teruk daripada surah Al-Jasiyah, iaitu golongan kafir di surah Al-Baqarah lebih teruk? Bagaimana? Kita lihat ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir ni sama aja. Sama ada kamu nak beri peringatan ke, kamu tak beri peringatan ke, tetap mereka tak beriman. Kemudian barulah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Okey. Dalam surah Al-Jasiyah pula kita lihat disebut dalam surah Al-Baqarah adalah memberi peringatan. Betul Dalam surah Al-Baqarah memberi peringatan. Okey. Dalam surah Al-Baqarah nak bagi tahu orang kafir ni diberi peringatan kepada dia ke tak diberi peringatan ke, mereka ni sama je, seolah-olah tidak akan mendapat iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih teruk
berbanding suratul Jasiyah. Kemudian tuan-tuan lihat dari segi taukid, penegasan. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, apa dia? Allah Ta'ala ulang perkataan huruf jar ni. Allah Ta'ala ulang ma'al qulub ketika sebut hati, ma'al asma' ketika menyebut pendengaran. Itu menunjukkan itu adalah memberi faedah taukidul khatam, iaitu memang ditutup rapi, betul-betul punya tutup. Sebab itu dua kali taukid dengan menggunakan huruf ala. Khatamallahu ala qulubihim, ala qulubihim. Yang kedua wa ala sam'ihim. Sebab apa dia letakkan ala kali kedua? Nak bagi tahu taukid. Sebenarnya boleh je khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim. Boleh. Tapi nak bagi tahu ala itu atas jalan penegasan, itu taukid. Okey, boleh okey. Taukid apa? Taukidul khatam. Dikunci hati ni, dikunci sungguh-sungguh. Okey. Dan Allah Ta'ala tak ulangi pun dalam surah Jasiyah perkataan asma' dan juga qulub ini dengan huruf jar, melainkan sekali je. Nampak tak? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ih wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Nampak? Ala sam'ihi wa qalbih. Quran tak guna ala sam'ihi wa ala qalbih. Quran tak guna. Nampak Kemudian dalam surah Al-Baqarah digunakan jumlah ismiyah. Sebab apa tahu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dekat mana jumlah ismiyah? Bukan khatamallah tu. Khatamallah tu jumlah fi'aliyah. Di mana jumlah ismiyah? Wa ala absarihim ghishawah. Nampak tak? Wa ala jar absarihim majrur. Jadi khabar muqaddam, ghishawatun menjadi mubtada muakhar, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah seperti mana yang diketahui, dia tufidud dawam wa thubut, memberi faedah, ditutup hati mereka, tetap ditutup dan sentiasa ditutup. Okey. Seolah-olah mereka yang dalam surah Baqarah ni tidak didahului kepada mereka penglihatan dan juga penglihatan. Makna mereka ni seolah-olah ciptaan semula jadi daripada awal mereka tak pernah mendengar kebenaran. Nampak? Seolah-olah tak pernah langsung dengar, tak pernah mendengar dan melihat. Okey. Tak pernah faham maksudnya. Dalam surah Al-Jasiyah, Quran sebut wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Nampak tak? Digunakan jumlah fi'liyah, ja'ala fi'il madhi, 'ala basarihi jar. Okey. Jumlah fi'liyah wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, iaitu yang memberi faedah berlaku benda tersebut. Ada tutupan tu. Jadi diketahui di sini bagaimana fi'il madhi, ja'ala ni fi'il madhi. Okey. Maknanya ghishawah sebelum ja'ala, ghishawah ni sebelum ja'ala menunjukkan kepada kita mereka ini ada knowledge. Mereka tahu. Mana sebelum ni mereka dengar kebenaran, sebelum ni mereka faham kebenaran.
Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan wa adallahu Allahu ala ilmin. Okey? Wa adallahu Allahu ala ilmin, yang menunjukkan ke atas annahu kana mubsiran, iaitu seolah-olah golongan dalam surah Jasiyah ini dahulunya mereka melihat sebelum mereka tenggelam di dalam kekufuran. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayat Al-Baqarah, walahum azabun azim, bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Tapi Allah Ta'ala tak menyatakan dalam surah Jasiyah. Menunjukkan sifat kekufuran dalam surah Al-Baqarah lebih piau daripada apa? Daripada surah Al-Jasiyah. Okey. Sebab itu didahulukan hati ditutup. Khatmul qalbi, ditutup hati ke atas anggota-anggota yang lain. Kerana hatilah anggota paling penting. Kerana hati ini adalah mahal al-huda wad-dhalal, tempat berkumpulnya petunjuk ataupun tempat berkumpulnya kesesatan. Apabila khutima alaihi, apabila hati telah ditutup, maka tidak lagi memberi manfaat, tidak lagi memberi manfaat pendengaran mereka, tidak lagi memberi manfaat penglihatan mereka, tidak lagi lah memberi manfaat apa-apa kepada mereka. Nampak tak? Kita lihat dalam suratul Haji ayat 46, juzuk 17. 8 lain. Juzuk 17. Bukan 8 lai tapi 7 lai. Minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan nampak? Ayat 46 suratul Hajj, ayat 337, muka surat 337, ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Nampak? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati di dalam hati mereka. Nampak Buta mata boleh dipertimbangkan, buta hati tak boleh dipertimbangkan lagi. Nabi SAW pernah bersabda, ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya terdapat dalam jiwa kamu satu daging, seketul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila baik daging tersebut, maka baiklah jasad keseluruhannya. Apabila rosak daging tersebut, maka rosaklah keseluruhan tubuhnya, iaitu hati. Jadi maksudnya hati ini adalah ibu kepada kebaikan ataupun ibu kepada kejahatan. Okey? Itu perbandingan antara suratul Baqarah dan juga suratul Jasiyah. Nak bagi tahu surah Al-Baqarah, mereka sebelum ini adalah mereka juga kafir, tapi mereka mendapat hidayat. Dalam surah Al-Jasiyah, mereka akan terus dalam kesesatan. Cukup sekadar ini loh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya, kepada tuan-tuan, insya-Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mengharapkan tuan-tuan tekanlah butang share supaya ramai dapat berkongsi ilmu pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.